Kisah ini berlaku di sebuah pantai di Melaka. Bakri dan saudara maranya bercadang untuk berhema di tepi pantai. Malam itu mereka masak ikan bakar, chicken wing, hotdog, udang, sotong dan daging. Aida, adik saudara Bakri, juga telah sediakan mie goreng yang dia masak sebelum datang ke sini. Riuh rendah malam itu, semasa semua sedang menjamu selera. Ali, adik Aida, sedang duduk seorang diri di bangku yang sedia ada ke tepi pantai. Dia seperti berbual dengan seseorang. Bakri rasa pelik, lalu aku panggil Aida. Kau nampak Ali sedang buat apa? Aida jawab, sedang berborak dengan seorang perempuan. Siapa tuh? Perempuan? Bakri telik. Dia tidak nampak sesiapa, tetapi Aida nampak seorang perempuan. Ini mesti makhluk halus, kata Bakri dalam hatinya. Bakri menyuruh Aida panggil Ali balik. Ali pun datang. Aida tanya siapa perempuan tuh. Ali jawab orang kampung sini. Dia tanya apa kita buat kat sini. Bakri suruh Aida dan Ali join saudara mara yang lain dan jangan berjalan seorang diri. Ali ingin ajak perempuan tuh, tapi apabila dia toleh perempuan tuh dah tak ada. Mungkin dah pulang kot, kata Ali. Aku panggil Abang Yus, seorang lagi saudara Bakri. Abang Yus ni alim sikit. Dia pun ada menuntut sikit ilmu sana sini. Aku terangkan apa terjadi. Tanpa buat kecoh, Abang Yus dan pergi ke bangku. Dia membaca sesuatu lalu ludah ke tanah. Katanya untuk berlindung supaya kita tak diganggu. Malam itu, semasa semua masuk tidur, perempuan itu mahu ganggu tapi tak boleh. Dia hanya dapat perhati dari jauh. Bakri bersyukur. Selepas padamkan lampu, Bakri masuk tidur. Ali terjaga malam. Dia ingin buang kecil. Dia kejut saudara dia yang lain, tapi semua tak mahu teman. Ali bangun dan keluar seorang diri. Dia nampak perempuan tuh dekat bangku. Ali pergi dekat ke sana. Ali tanya kenapa kakak tak balik lagi. Dia beritahu dia tunggu Ali. Perempuan itu tanya Ali dah bersedia. Ali angguk. Kedua-dua mereka berjalan meninggalkan rumah. Keesokan harinya riuh jadinya apabila dapat tahu Ali hilang. Aida paling risau. Semua saudara mara mencari Ali. Selepas lebih kurang 40 menit mencari, Bakri ternampak Ali yang terbaring tepi pantai. Badannya basah. Bakri menjerit panggil saudaranya. Apabila Bakri terbalikkan Ali, dia mendapati Bakri sudah mati lemas. Kisah ini berlaku semasa aku umur baru masuk sekolah menengah. Tak ingat umur berapa, dah lama sangat. Sekarang aku dah berumur 36 tahun. Boleh bayangkan berapa lama gap umur tuh? Oke, balik kepada cerita. Aku dan keluarga aku dalam perjalanan ke Kuala Kedah. Saudara ayah nak kawin dengan orang sana. Jadi kami sekeluarga dalam perjalanan ke sana. Dalam kereta tuh ada aku, ayah, ibu dan makcik aku. Lepas berhenti makan malam dan sholat maghrib, perjalanan kami diteruskan. Kata ayah, ini perhentian terakhir kita, tiada singgah mana-mana tempat kecuali tandas. Kami ikut arahan ayah. Kami pun keluar dari highway ke jalan biasa. Jalan waktu malam sudah tentu membosankan, lebih-lebih lagi di kawasan hutan dan ladang. Tak menarik dan gelap. Aku mulang antuk tapi terjaga apabila ayah terlanggar sesuatu. Aku tengok abah rasa cemas. Abah kata mungkin dia terlanggar sesuatu. Kami berhenti di bahu jalan. Dari cermin pandang belakang abah tak nampak apa-apa. Ayah suruh aku tengok. Aku ajak makcik aku teman sekali. Kami berdua pun keluar dari kereta. Kami tak nampak apa-apa disebabkan kegelapan malam, bahkan disuluh dengan lampu picit pun memang kosong jalan tersebut. Tiba-tiba saja makcik aku menjerit, kepala berguling, berderau darah aku serta merta. Kepala berguling itu berguling menuju ke kami. Ia berhenti tepat pada suluhan lampu picit. Sebaik dia berhenti, aku nampak ia jelas kepala itu. Rambutnya masih segar, mukanya sudah pucat, berdarah meleleh di kepala. Dengan tidak sangka, makcik aku menendang kepala itu ke tengah jalan. Sebuah lori yang lalu di situ membuka lampu tinggi dan membunyikan hon lalu melainya kepala tadi. Terkedu aku. Makcik menarik aku masuk balik dalam kereta. Aku tak tahu apa terjadi tapi bermacam-macam perasaan aku rasa. Terkejut, takut, seram, sejuk, menggigil, geli semualah. Makcik beritahu apa yang berlaku.
Dia suruh ayah teruskan perjalanan tapi ayah tanak. Sebaliknya ayah dengan berani keluar dari kereta dan menyuluh semula ke jalan. Hatinya bimbang jika benar dia dan Lori tadi melanggar sesuatu. Kami resah gelisah dalam kereta. Tak lama kemudian ayah masuk semula. Ayah seperti tergesa-gesa pandu terus. Ibu coba tanya apa berlaku. Ayah senyap sahaja. Dia memasang CD surah Al-Quran sepanjang perjalanan ke Kuala Kedah. Matanya tak habis-habis memandang tepi cermin. Ayah simpan rahasia malam itu sampailah kami berjumpa semula Maci. Ayah memberitahu bahwa tak jauh dari tempat kita berhenti itu ada kubur lama. Dia tak nampak kepala atau mayat yang dikatakan. Tapi sebaik saja dia naik kereta. Dia nampak ada seekor jembalang bertenggek belakang bonet kereta kita. Katanya lagi nasib tak lama. Kejadian itu masih menghantui aku sampai sekarang. Sebab apa yang ayah nampak dengan apa yang kami lalui seperti dua cerita berlainan. Aku masih ingin tahu kepala siapa yang aku nampak beberapa tahun lepas. Sabtu malam. Memandangkan tiada program, Jaja mengajak Kim ke rumah mak saudaranya dinilai untuk makan malam. Kim setuju. Mereka sampai di rumah mak saudaranya dalam pukul 7 petang. Mereka sembahyang maghrib sebelum menjamu selera. Tanpa disedari, jam menunjukkan pukul 11 malam. Mak saudara Jaja ajak mereka untuk tidur sahaja di rumahnya tapi Kim malu. Lagipun mereka tak ada bawa apa-apa. Oleh karena Jaja tak biasa jalan nilai, dia menggunakan GPS-nya dan tai puncak alam. GPS kata ia ambil sekurang-kurangnya 50 menit. Mereka pun mulakan perjalanan. GPS tidak bawa mereka ke Highway, mereka dibawa lalu jalan dalam. Tak lama kemudian, mereka melalui satu kawasan di mana kiri dan kanannya penuh kelapa sawit. Karena percaya dengan GPS, kedua-dua mereka ikut sahaja arahan yang diberi. GPS memberitahu mereka untuk belok kiri 600 meter dari sekarang. Apabila sampai ke simpang yang patut belok, mereka perhatikan jalan tuh agak seram. Tak ada lampu pula tuh. Kim, betul kami? Jaja, manalah aku tahu. Mereka pun lalu jalan tuh. Kedua-dua mereka tak bercakap. Jalan dahlah sunyi, gelap pula tuh. Hanya lampu high beam menjadi teman mereka. Kim buka surah Ruqyah. Kim, aku rasa tak sedap hatilah. Jaja, jangan pikir bukan-bukan. Mereka meneruskan perjalanan. Nak jadikan cerita, minyak kereta tinggal 1 bar. Kim, kenapa tak isi tadi? Jaja, manalah aku tahu kita akan jalan di kawasan ini. Beberapa kilometer GPS suruh mereka ke kanan. Jaja ikut. Tiba-tiba mereka lalu di sebuah rumah lama terbiar. Rumah itu besar, seperti rumah orang kaya. Tapi peliknya kenapa rumah ini terletak di tengah-tengah kawasan hutan. Selang beberapa menit pandu, mereka lalu pula di sebelah tanah perkuburan. Kim kuatkan surah Ruqyah. Tiba-tiba sesuatu lalu depan kereta mereka. Jaja berhenti mengejut. Kim hampir terlanggar ke dashboard. Kim, WI, apa kau buat? Jaja, aku terkejut. Kim, aku hampir terpelanting. Jaja, kau pun satu. Apa Salta pakai tali pinggang? Kim terlihat sesuatu putih di tepi matanya. Kim gerak WI, baru sahaja mereka nak meninggalkan kubur itu. Lembaga putih yang Kim nampak berjalan menghampiri mereka. Kim, apa lagi kau tunggu? Geraklah. Jaja pun tekan minyak dengan kuatnya. Kim lihat dari side mirror, lembaga putih itu makin lama makin jauh dari pandangan. Meremang bulu roma Kim. Akhirnya, selepas 30 menit melalui jalan seram, mereka bersyukur nampak kawasan bandar. Beberapa motor dan kereta lalu sebelah mereka. Beberapa menit lepas itu mereka nampak sebuah stesen minyak. Jaja berhenti dan mengisi minyaknya. Dia juga sempat tanya jalan ke puncak alam. Pekerja di stesen minyak memberi arahan ke Highway sambil pandang ke dalam kereta tersenyum. Jaja dan Kim tiba di rumahnya di puncak alam pada pukul 1 malam. Akhirnya mereka boleh gelak dengan perjalanan yang mereka lalui tadi. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah membawa balik seorang penumpang tambahan. Diceritakan oleh saudara aku. Ia berlaku pada malam Jumat. Kami disuruh untuk berkumpul di Dusun Indah minggu ini. Keesokan malam ada majelis kesyukuran. Ada yang balik lepas Jumat seperti aku. Ada yang balik Sabtu pagi.
Saudara aku balik malam Jumat selepas kerja. Kak Su dan suaminya, Arif, bertolak jam 10. Dijangkakan sampai jam 12.30 gitu. Seperti disebutkan sebelum ini, nak masuk ke dalam dusun indah, ada satu jalan panjang. Di ujung jalan itu, ada sebuah pondok pengawal. Lampu di pondok pegawai itu sahaja yang menerangkan kawasan itu. Jalan panjang tuh memang gelap dan seram. Kiri kanan kelapa sawit. Kak Su tiba di jalan panjang tuh lebih kurang pukul 12.10 malam. Mereka pandu menghala ke pondok pengawal. Semasa memandu di jalan panjang tuh, kereta mereka rusak. Arif terpaksa berhenti tepi jalan. Kak Su mulai bising. Dia memarahi suaminya kenapa tak cek dulu. Nasib dah dekat, boleh dia panggil kami untuk bantu mereka. Ali dan aku ditugaskan untuk tolong Kak Su. Nasiblah Ali itu seorang mekanik. Kak Su dan suaminya terpaksa tunggu kedatangan kami. Mereka ada juga coba bim pengawal, tapi rasanya pengawal tuh sedang nyenyak tidur. Kak Su sambung membebelkat Arif. Tiba-tiba Kak Su rasa lain macam. Dia tanya Kak suaminya kalau dia pun ada perasaan yang sama. Arif tak rasa apa-apa. Arif keluar dari kereta untuk hisap rokok. Kak Su tak tahu nak buat apa. Dia buka handphonenya. Apabila Kak Su angkat kepala mencari suaminya, Arif dah hilang. Kak Su rasa takut. Dia buka tingkat dan memanggil suaminya, Arif. "B, jangan main-main." Walaupun takut, Kak Su beranikan diri keluar dari kereta. B, tiada jawaban. Di semak-semak kelapa sawit, Kak Su terdengar sesuatu bergerak. Dia pun pusing ke arah bunyi itu. Matanya memandang ke kiri ke kanan. Tangannya menggenggam handphone. Dia tak nampak apa-apa. Semasa Kak Su sedang mencari bunyi itu, terkejut baru Kak Su. Rupanya Arif segah dia. Arif gelak tak ingat dunia. Kak Su bengkek. Ke tempat keras macam ni Arif boleh main segah-segah. Tak luculah Kak Su beritahu manakala Arif masih ketawa. Kak Su sambung, dah tuh. Semasa Arif tak berhenti gelak, mereka terdengar bunyi burung hantu. Kedua-dua mereka pandang atas dan ternampak seekor hantu sedang bertengek di atas pokok kelapa sawit. Steve memerhatikan mereka. Hantu tuh matanya hitam, badannya berbulu, tangannya sedang memeluk kakinya. Kedua-dua Kak Su dan Arif tak bergerak sambil memerhatikan hantu itu. Tak lama kemudian hantu tuh melambai-lambai mereka sambil memberikan senyuman. Apalagi, Kak Su dan Arif terus berlari ke dalam kereta. Kedua mereka senyap. Mata mereka hanya memandang ke arah pondok pengawal. Tak lama kemudian, ada cahaya motor menghala ke mereka. Kami tiba. Semasa Ali beki kereta mereka, kami berborak tapi Kak Su dan Arif tak cakap. Selepas repair, Arif coba pandang hantu sudah tak ada.